Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang mana mengikuti radio Ta'awun dan radio Risalah Patani, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti di dalam memahami akan akidah tawassul. Tawassul yang mana kita telah maklum bahawa sungguhnya satu ibadat yang Allah Ta'ala jadikan akan ibadat untuk kita nak terima, Tuhan terima, nak Allah Ta'ala terima ibadat kita, nak Allah Ta'ala terima doa kita, iaitu ibadat tawassul. Maka tawassul ni iaitu satu benda yang untuk nak jadi hilang duka kita dengan sahabat kita bertawassul saat ni. Maka tawassul tu ada dua bahasa. Ada tawassul hak disuruh pada syarat, ada tawassul hak ditegah pada syarat. Maka tawassul hak disuruh pada syarat kita royak dah minggu baru ni, iaitu ni perkara tawassul dengan nama Tuhan, tawassul dengan sifat Tuhan, tawassul dengan iman dan amal yang soleh, dan tawassul dengan tauhid, dan tawassul dengan menzahirkan akan dhaif dan berhajat kita kepada Allah, dan bertawassul dengan mengaku dengan dosa dan kezaliman, dan tawassul dengan doa orang lain, orang soleh. Maka hari ini kita nak royaknya tawassul yang tak disuruh pada syarat. Tawassul yang tak disuruh pada syarat iaitu terkadang membawa kepada syirik, terkadang membawa kepada dosa haram, iaitu seperti kita kata tawassul dengan orang mati. Tawassul dengan orang mati, ataupun tawassul dengan zat makhluk. Maka tawassul ini
dilarang pada syarat. Tidak harus kita nak tutup kerana doa daripada orang mati. Kita pergi kepada kubur orang mati, minta suruh orang mati itu doa wi kita. Seperti kita pergi kepada Madinah ataupun pergi kepada kubur-kubur hak kamak-kamak gapa, kita pergi minta di orang kubur tu doa wi kita. Hak tu ditegah pada syarat. Terkadang membawa kepada syirik dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana mayat orang mati ni dia tak kuasa nak doa wi kepada orang hidup. Tu dia tak kuasa. Tu orang panggil tawassul ni orang panggil tawassul yang ditegahkan pada syarat. Tak kuasa orang mati itu nak doa wi ke orang hidup. Seperti mana orang hidup doa wi kepada orang hidup. Hanya manakala kita pergi kepada kubur Nabi saat ni, kita doa dengan iman dan doa dengan kasih, tawassul dengan kita kasih ke Nabi. Gitu ya. Seperti mana apabila kita pergi kepada kubur Nabi, disunatkan bagi kita baca doa, Allahumma bi'imani bika wa bihubbi li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farrij kurbati. Allahumma inni as'aluka syafa'atahu, Allahumma rzuqni hubbahu wa syafa'atahu yaumal qiyamah. Itu orang panggil doa untuk kita pergi kepada kubur Nabi, minta doa di Tuhan. Wi Tuhan wi kita dapat syafaat Nabi. Wi kita ni kasih ke Nabi. Ada apa kita nak minta doa di Nabi, nak minta di Nabi suruh doa wi kita tu. Hak tu tidak harus. Kerana tidak ada daripada zaman sahabat-sahabat yang mereka pindah pergi ke Madinah untuk minta doa di Nabi, tak ada. Ini orang panggil tawassul yang tidak diharuskan. Ataupun kita pergi kepada kubur mana-mana. Kubur mana-mana pun kita pergi, lepas tu kita minta di orang mati itu doa wi kita. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang mati dia tak kuasa nak doa wi ke orang hidup. Hanya orang mati ni berhajat daripada orang hidup doa wi ke dia. Allahumma ufir lahu. Kita doa wi ke dia. Orang mati dia tak kuasa nak doa wi ke orang hidup. Tu. Dengan sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, manakala dia berhajat kepada ujian. Orang zaman dulu saat ni zaman sahabat ya. Kalau musim kemarau, manakala dia berhajat kepada ujian, dia pergi sama Nabi. Suruh Nabi doa, sebab masa tu Nabi duk hidup. Manakala Nabi berdoa, ujian turun. Tetapi manakala Nabi wafat dah, Nabi telah mati dah, manakala mereka itu berdoa nak kepada hujan, mereka itu tidak bertawassul dengan Nabi dah. Hanya Umar radhiyallahu anhu, manakala dia semaya minta hujan, dia tawassul dengan doa Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sahabat Abbas ni duk hidup lagi. Nabi wafat dah. Berkata Umar dalam doa dia, doa semaya minta hujan dia, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina patasqina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina paskina
Maknanya, hei Tuhanku, sungguhnya kami bertawasul kepada Engkau dengan Nabi kami sekarang masa dulu hari itu ni. Masa Nabi duk hidup tu, pataskina, maka Engkau buat turun hujan. Maka Allah ni, wa inna natawassalu bi ammi nabiyina, dan sungguhnya sekarang ni kami bertawasul dengan pok menakai Nabi kami, iaitu Abbas ibn Abdul Muttalib. Paskina, maka mintalah Engkau waktu hujan. Jadi maknanya Umar bin Khattab ni, mana kalau dia semaya minta hujan, dia tak ada bertawasul dengan Nabi dah, sebab Nabi wafat dah. Hanya dia bertawasul dengan doa pak menakai Nabi. Ni nak royak katanya, maknanya tidak harus bagi kita orang hidup nak pergi minta doa di orang mati, suruh doa wi kita, suruh doa wi tu hujan, suruh doa wi siam penyakit, suruh doa wi ngakak ke segala bala. Itu maknanya tidak ada harus pada syarat. Kalau kita ada doa juga, terkadang membawa kepada syirik, buat pada dosa haram, duk tawasul dengan orang mati. Ada pun hak mana hak seperti Ukasyah bin Mihsan, dia tawasul dengan pusat Nabi tu, hak tu di masa Nabi dah hidup. Puak-puak anak bidadari pada hari Nabi bercukur, pakak turun mari ambil rambut Nabi buat azimat. Ini orang panggil khas dengan Nabi, lagi juga di masa Nabi hidup. Khas di Nabi hidup. Boleh kita bertawasul dan ambil berkat, ambil azimat dengan masa hak juzuk daripada Nabi. Tu orang panggil makna kata bahagia cara tawasul. Sebab tawasul ni ibadat. Tiap-tiap ibadat mesti dia kena sabit dengan dalil. Manakala ibadat tidak ada sabit dengan dalil, maka tak boleh bagi kita nak buat tawassul. Maka sahabat-sahabat telah tinggal bertawassul dengan Nabi. Tak kalau lepas dah Nabi wafat dah, maka itu dalil kata tidak harus. Tu. Tidak harus bertawassul dengan orang mati. Sama ada bertawassul dengan doa mereka itu atau doa dengan syafaat mereka itu. Kerana apa? Kerananya tutup doa daripada Nabi ni, maknanya sama ada pada ketika hidup, maknanya itu hak sahabat-sahabat telah buat kerjakan dia. Ada pun pada ketika mati ni, tak ada seorang daripada sahabat pun mari kepada kubur Nabi, minta di Nabi suruh doa. Inilah banyak daripada kesilapan orang-orang duk pergi ke Madinah, duduk minta di Nabi. Tu salah situ. Dia kena minta di Tuhan. Minta di Allah. Kita ni masuk dalam syafaat Nabi. Kita ni duduk di dalam pada kita ni kasih ke Nabi. Ada pun tawassul dengan selawat ke Nabi. Selawat tu ibadat, boleh. Tawassul dengan selawat. Kita katakan Allahumma bisalati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farrij kurbati. Hei Tuhanku, dengan sebab aku duk selawat di atas Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah Engkau hilanglah kesusahanku. Hak tu boleh. Sama ada pada ketika Nabi hidup, sama ada pada ketika Nabi wafat dah. Lah ni pun boleh kita baca selawat ke Nabi sekurang-kurang 300 kali, lepas tu kita tawassul dengan selawat tu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun tawassul dengan orang mati, tak boleh. Nabi itu mati, wafat juga.
Tapi beradab kena kata Nabi tu wafat. Tu padahalnya matilah juganya, tapi nisbah dengan Nabi orang panggil wafat. Nisbah kita orang umat ni orang panggil apa? Mati. Nisbah kepada orang yang bukan Islam ke panggil mapuh ikut silah. Itu beradab KCP. Itu satu daripada tawassul yang tak disyarakkan, tak disuruh pada syarak. Tawassul dengan orang mati. Tu. Atau apa tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Qadir Jailani mati dah. Kita nak tawassul dengan Syekh Abdul Qadir tu. Minta suruh Syekh Qadir doa kita tak boleh. Tu. Atau apa dengan benda hak tak ada. Orang tak ada, benda tak ada, kita wasul. Sepengah dia kata apa? Wali badal, wali kutu, wali ros. Kita nak tawasul dengan dia. Suruh dia mau doa kita. Benda tu orang panggil benda tak ada. Orang wali tu ada lah. Tapi orang wali lah ni pun telah ada hak tak ada. Terus maka kita nak tawasul dengan benda hak tak ada. Maka tak boleh orang panggil. Seperti tawasul dengan orang mati. Ataupun tawasul dengan diri makhluk. Tawasul dengan diri makhluk seperti tawasul dengan kayu, seperti tawasul dengan batu, seperti tawasul dengan puyuk rebeh, puyuk punah, tawasul dengan bumi utuh. Semua tu orang panggil jenis daripada jenis tawasul yang ditegah pada syarak. Tu ingatlah tawasul, masalah tawasul ni. Adapun seperti mana tawasul Umar tak kala dia nak kucuk Hajarul Aswad. Kita nak kucuk Hajarul Aswad ni, Umar dia katakan, ya Hajar, hei batu, kalau aku tak tengok Nabi kucukmu, aku tak kucukmu. Umar kata, semasa dia sudah tawaf, lalu dia nak kucuk Hajarul Aswad, dia kecek dengan batu. Umar saat ni dia kata, kalau aku tak nampak Nabi kucukmu, aku tak kucuk. Itu orang panggil bukan tawasul dengan Hajarul Aswad, mana ittiba' sunnah. Orang panggil kita kucuk Hajarul Aswad duduk di Baitullah tu pun niat kerana turut sunnah. Kalau hak turut sunnah tak apa. Seperti tawasul dengan air Zamzam. Mana kita minum air Zamzam ni, minta Tuhan berkat teh dengan niat kita saat ni. Sahabat Nabi kata, ma'u zamzama lima syuribalah. Air Zamzam ni bagi barang yang dia niat kerananya. Kita niat kerana apa? Maka sahabat tu lah maknanya disunatkan bagi kita minum air Zamzam. Lalu juga disunatkan baca doa. Doa minum air Zamzam tu. Doa mana? Doa dia nya, Allahumma rzuqni uluman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in waghsil bihi qalbi wamla'hu min khasyatik. Tu doa minum air Zamzam. Bukan kata nak minum air Zamzam kena baca ma'u zamzama lima syuribalah. Bukan saya baca hak tu. Hak tu Nabi royak kata air Zamzam ni kita nak minum dia tu kita kena niat. Kita kena doa nak ke mana. Maka doanya seperti datang mari warik mari pada hadis hak sanilah. Allahumma rzuqni uluman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da' waghsil bihi qalbi wamla'hu min khasyatik. Air Zamzam ni payah dah nak minum air Zamzam. Maka kita minum tu, ini baca doa tu.
Masa kita kata, hei Tuhanku, kurnialah akan daku akan ilmu yang manfaat dan rezeki yang luas dan sembuh segala penyakit. Tu dia minta penuhkan akan takwa dalam hati kita. Kita saya penuhkan akan takut pada Allah. Tu orang panggil masa kita nak pucuk Hajarul Aswad, iaitu kita kena ingat kata betul sunnah. Tu. Di makia lagi juga kelamung Baitullah. Banyak orang-orang dah ambil kelamung Baitullah tu mari buat pakai buat azimat. Itu tak ada dalil orang panggil. Itu setengah daripada tawassul dengan diri makhluk. Kelamung Baitullah tu makhluk. Hak orang buat. Tenung jahit. Atau pun di makam Ibrahim masa pergi Mekah tadi ni keduk lugu ambil kain lomo dia Baitullah kain sebai ke apa, ambil tawassul dengan berkat hak tu dak hak tu orang sobat-sobat tak ada biawak kerja lah tu, dan Nabi sendiri pun tak ada. Atau apa air hujan, boleh kata hujan turun tadi pakak giduk di bawah selorang, tak ada ambil air hujan tu. Tak ada dalil tu. Tu orang panggil tawassul dengan zat makhluk. Tawassul dengan diri makhluk. Kayu, batu, air. Lain pada air Zamzam tu kerana Nabi suruh. Nabi kata mu nak makan air Zamzam ni mu kena niat. Tu hak mari warik mari pada hadis. Orang panggil. Itu satu daripada tawassul yang tidak diharus pada syarak. Dan yang keduanya juga hak tak boleh kita nak tawassul tidak harus pada syarak, iaitu tawassul dengan kubur. Tawassul dengan kubur, kita pergi kubur ni tawassul. Tu orang panggil setengah daripada tawassul yang tidak disuruh pada syarak. Tu orang panggil tawassul yang tak dibenar pada syarak, ataupun ambil berkat di kubur. Semua tu orang panggil tawassul yang tidak diharus pada syarak. Kenapa? Kerana ibadat ni ia sudah sabit dengan dalil. Tawassul tu ibadat. Kalau lagu ni bukan ibadat. Tawassul kita royak lepas maidah pada minggu dulu baru ni. Tu jadi ibadat orang panggil tu. Tawassul dengan sifat Tuhan, tawassul dengan nama Tuhan, tawassul dengan menzahirkan akan doa tubuh kita. Tu orang panggil. Tu orang panggil. Tu orang panggil jenis tu orang panggil tawassul jadi ibadat. Ataupun tawassul dengan telaga buruk, tawassul dengan kepala bukit, tawassul dengan kubur keramat. Semua tu orang panggil tak disuruh pada syarak. Dua. Yang ketiganya iaitu tawassul dengan azimat. Tawassul dengan azimat. Azimat apa? Pakai jenis azimat. Azimat yang lain daripada Quran. Yang lain daripada Quran. Adapun kalau kita tulis Quran pakai azimat, itu ada juga wajah ulama kata harus boleh. Adapun kalau kita pergi pakai lain daripada Quran, tulis nama Ashabul Kahfi ke, tulis nama orang wali ke, tulis nama apa segala lain pada hak nama Tuhan. Kalau hak nama Allah Ta'ala, nak Quran, sifat Tuhan, itu diharuskan pada syarak. Tu orang panggil apa? Tawassul yang tidak harus, tak boleh. Tu orang panggil terkadang membawa kepada syirik dengan Allah Ta'ala. Orang panggil tawassul. Sebab tu datang mari pada hadis, maknanya
man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa-siapa yang gantung azimat, maka sungguhnya telah syirik ia. Azimat. Ataupun siapa yang gantung satu benda, kulit kayu, apa semua tu orang panggil tawassul yang tidak diharuh pada syarak. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak jadikan akan sabab bagi nak ijabah ni dengan sebab pakar kayu ni, dengan sebab apa? Dengan sebab pakar besi ni ataupun azimat ni, Tuhan tak jadi kot tu kali. Tu. Itu dua. Dan yang ketiganya, yang keempatnya, tawassul dengan sebab harta. Seperti mana orang Quraisy, ia tawassul dengan harta, tawassul dengan anak banyak. Seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Allah Ta'ala kata, dan tidak adalah segala hartamu, tidak adalah segala anakmu, perkara-perkara yang menghapikan kamu kepada Allah. Allah Ta'ala kata, bukan mu harta banyak tu sebab mu jadi hapi diri kepada aku, kepada Allah Ta'ala. Tak. Bukan anak ramah tu sebab bagi berdapin diri kepada Allah. Tak kali. Malaikat asbab jadi boleh menghapikan diri kepada Allah illa man amanah. Malaikat mereka yang telah beriman wa amilas salihat, dan beramal yang soleh. Manakala kita ada iman, ada amal soleh, hak ni benda boleh kita tawassul. Kita nak tawassul dengan sebab harta banyak, kita nak tawassul dengan sebab anak ramai, kita suka kata benda ni lah mendapingkan diri kepada Allah. Tuhan tak seksa, Tuhan tak azab dengan sebab anak ramai, harta banyak. Tak. Seperti mana kata mereka itu, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Berkata mereka itu, kami ni orang lebih banyak harta, orang lebih banyak anak, mana dan tidak adalah kami ni diseksakan dia. Ini kata puak Quraisy Mekah. Hawa yang kata dia harta banyak, dia anak ramai, tak ada kena azab dah. Tak, saya kata bukan. Bukan dengan sebab harta banyak, bukan dengan sebab anak ramai, itu sebab jadi berdaping diri kepada Allah. Tuhan tak seksa, Tuhan tak azab dengan sebab benar tu. Tak. Hanya asbab jadi daping diri kepada Allah, mu nak tawassul, man amanah, orang beriman, dia amal yang soleh. Tu. Seperti mana hadis yang riwayat daripada Imran ibn Husain. Seperti hadis yang riwayat daripada Imran ibn Husain. Ia katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat ia Nabi akan seorang laki-laki. Nabi kita tengok seorang laki-laki, fi yadihi halqatun min sufrin, ada pada tangan dia tu halqah, ada halqah besi daripada besi kuning, tali kuning. Tu faqala, maka bersabda ia Nabi tanya dia, ma hazihi, ini apa ni? Apa lagu ni kuning tangan tu? Qala, berkata laki-laki, minal wahinati, ini daripada wahimah, daripada Tok Bomo. Jadi Tok Bomo kata, mung kena pakai tali halqah ni, mung tak kena menyakit lah. Faqala, maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kata engziha, cabut ulemu ke dia. Nabi kata pada laki-laki tadi, mu kena pecah tahu halqah besi gelar kuning duduk di tangan tu. Fa innaha la taziduka, maka wasungguhnya tidak ada menambahkan di kau illa wahanan, melainkan kau tambah sakit. Kalau mu duk pakai ni, kau tambah hatimu tu duk pegang dengan tok bomo tu lah. Fa innaka law mutta, maka wasungguhnya engkau jikalau engkau tu mati, wahia alaika, padahal halqah tu duk tangimu, maaflah tak abada, engkau tidak bertuah selama-lama. Kalau gi mati azimat duk tangi, mung tak bertuah selama. Tak bertuah di mana? Kena azab, kena seksa. Ni dalil kata tidak boleh kita nak pakai gelar daripada azimat ataupun tali tangan daripada azimat. Tali azimat ni mana kita pakai benda tu ambil berkat benda ni wisiam nyakit. Wi menolakkan bala. Tu orang panggil. Sama ada surat, tak ada surat tak usah kira lah. Orang panggil lagu tu Nabi kata mu kena pecah. Mu kena cabut tubik. Kalau mu pergi mati benda ni ada di tubuhmu, mu tak bertuah sama sekali. Itu satu hadis. Hadis riwayat daripada Imran ibn Husain. Dan lagi juga hadis riwayat pada Huzaifah. Satu Huzaifah ara'a rajulan, melihat ia Huzaifah akan seorang laki-laki, fi yadihi khaitun minal humma. Huzaifah ni dia tengok nampak ada orang jatuh tu, orang laki-laki itu ada pada tangan dia tali benih. Khaitun, ada tali benih minal humma, tali benih daripada kerana penyakit demam. Dia kata kalau dia tak pakai tali ni dia demam. Tu. Maka Huzaifah kata faqata'ahu, maka Huzaifah kerak tali itu. Wa tala qaulahu ta'ala, dan membaca ia Huzaifah akan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Huzaifah baca ayat tu. Makna dianya, dan tidak beriman oleh kebanyakan mereka itu dengan Allah. Mereka itu tak dinamakan iman dengan Tuhan. Illa wahum musyrikun, malaikat padahal mereka itu syirik dengan Allah Ta'ala. Ini maknanya orang berpegang dengan etika dengan sifat Tuhan. Orang tahu nama Tuhan, tapi tauhid ibadat tak ada. Ni orang panggil tak ada tauhid ibadat. Ya kena tauhid tiga tu wis perno. Tauhid rububiyah, i'tikad Tuhan menjadikan makhluk. Maka dia tak mada i'tikad Tuhan menjadikan makhluk. Kalulah kita hidup pakai azimah, kalau kita hidup pakai tali benih, lagu tu jadi tauhid ibadat tadi tak sempurna. Orang panggil maknanya berimani dengan tauhid rububiyah tapi tidak berimani dengan tauhid ibadat. Orang panggil syirik ada. Orang mukmin tapi ada syirik. Seperti mana orang Quraisy Mekah, mereka berimani kata Tuhan menjadikan makhluk. Tuhan yang menjadikan bumi. Tetapi tauhid ibadat jadi syirik dengan lain. Gi minta dia lain. Minta di kayu, minta di batu, mik berkat tu, mik berkat kayu ni, mik berkat batu tu. Itu orang panggil maknanya orang beriman tapi syirik dengan Tuhan. Syirik pada tauhid ibadat. Itulah maksud dengan makna kata wa ma yu'minu aksaruhum billah. Dan tidak ada beriman oleh kebanyakan mereka itu dengan Allah. Manusia tak nama iman kalulah mereka itu duduk syirik. Mana kalau duduk pakai tali benih gitu juga.
Kalau nak pakai azimat gitu ke. Mereka kita pakai tali benih tu bukan niat azimat dak. Tali benih untuk perhiasan. Supaya kita pakai gelar, pakai tali tekak, orang tina hak tu, ya tak ada niat azimat. Niat nak janguk, niat perhiasan. Tak apa. Ni kita pakai azimat. Tuan Islam mengaku kata orang Islam. Tapi kita pakai azimat. Ini orang panggil makna kata iman tu tak sepenuh orang panggil. Hendaklah kita kena tinggal benar tu. Hendaklah kita orang beriman dengan Allah, i'tiqad tauhid dengan Allah, i'tiqad kata Allah Taala wi sihat, Allah Taala wi seni, Allah Taala wi rezeki, Allah Taala menjadikan langit dan bumi. Tapi kalau kita pakai azimat, arti makna tauhid ibadat tak ada. Ada tauhid rububiyah ya. Ya tauhid 3, rububiyah, asma wa sifat, lepas tu tauhid ibadat. Maknanya tauhid rububiyah ada. I'tiqad Tuhan wak langit, Tuhan wak bumi, Tuhan wi rezeki, Tuhan wi hidup. Tu tauhid tu iman, beriman dengan rububiyah. Dan beriman dengan sifat Tuhan. Tuhan kederak, Tuhan kuasa, Tuhan ilmu, Tuhan hayat. Tapi tauhid ibadat ni kita syirik, kita pakai azimat tu. Orang panggil tak sepenuh tauhid ibadat. Manakala tak sepenuh dengan tauhid ibadat, i'tibar kata duduk dalam syirik. Itu maksud dengan ayat kata tidak ada beriman oleh kebanyakan mereka itu dengan Allah, malaikat mereka itu duduk dalam syirik. Maka sebab itulah kita kena tahu. Kita tahu apa? Syarat Islam tu gapo tik? Syarat Islam tu gapo tik? Rukun Islam 5. Mucak dengan syahadah, semaya 5 fardu, puasa bulan Ramadan, sedekah zakat, lepas tu haji. Pak belakang ni rukun dia, syarat dia pula. Syarat bagi nak boleh jadi orang Islam iaitu 4 syarat. Syarat nak jadi orang Islam 4 syarat. Syarat pertama kena tauhid ibadat. Kena tauhid ibadat kepada Allah. Jangan syirik. Tu orang panggil makna jangan syirik. Jangan duk pakai azimat. Jangan duk tawassul dengan orang mati. Jangan kita nak pergi ziarah kubur tu boleh. Gilah ziarah kubur. Sebab apa? Sebab sunat ziarah kubur. Hidup tawassul dengan orang lain mati. Suruh orang mati berdoa. Suruh orang mati wisiat penyakit. Tu orang panggil tawassul dengan orang mati. Orang panggil. Kalau gitu, manakala kita buat lagu tu, mana tauhid ibadat tu ada. Tauhid rububiyah tu ada. Mengaku kata Tuhan wak langit, wak bumi. Mengaku kata Tuhan bersifat dengan segala sifat kamalah. Tapi tauhid ibadat ni hidup tawassul dengan azimat sana. Hidup tawassul dengan azimat, hidup tawassul dengan kubur, hidup tawassul dengan jenis-jenis azimat. Maka tu orang panggil tak dinamakan akan iman. Orang panggil Islam tak ada syarat. Syarat nak boleh panggil orang Islam kena reti tauhid ibadat kepada Allah. Tu. Jangan syirik. Jangan syirik pada ibadat. Seperti mana pada firman Allah Ta'ala, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan syirik. Jangan syirik ia seorang dengan ibadat kepada Tuhan akan sesuatu. Jangan dia ambil sesuatu benda buat syirik. Kerana apa? Kerana syirik ni yang mudarat. Perkara yang mudarat bagi syirik 4 perkara. Pertama, batal segala amalan. Kalau dia buat syirik, amalan tu, ada buat amalan semaya, puasa, haji ke apa, punah habis. Sebab syirik. Rutuh segala amalan. Tu man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Siapa-siapa yang buat syirik dengan Allah, maka seolah-olah ia jatuh mari daripada langit turun ke bumi. Habis tak hidup dah lah. Jatuh ke langit sampai ke bumi enggak. Tu utuh amalan.
Satu. Yang kedua, diharaikan syurga. Tak boleh syurga sama sekali sebab orang syirik. Yang ketiga, kekal masuk neraka. Masuk neraka kekal, tak keluar taubat. Iya zambillah. Tu bahaya syirik. Yang keempatnya, keluar taubat daripada Islam. Keluar taubat daripada Islam, duduk dalam kufur. Duduk dalam riddah, orang panggil. Tu mudarat syirik. Maka syarat pertama bagi nak jadi orang Islam, kena bertauhid kepada Allah dalam ibadat. Yang kedua, syarat nak boleh jadi orang Islam ni, kena tasdik akan Nabi, kena benar kepada Nabi segala barang hak Nabi hatta royak mari. Hak mana hak Nabi royak mari kena percaya habis semua. Tu kena percaya. Jangan dia buat olok-olok main. Jangan dia buat dusta-dusta main. Hak mana hak Nabi royak adalah benda tu wajib kita kena beriman, wajib kita kena percaya. Tu orang panggil syarat. Dan kena taat bagi hak Nabi suruh. Kena taat bagi mana hak Nabi suruh tu kita kena buat. Kena taat. Dan kena menjauhkan bagi hak Nabi tegah. Hak Nabi tegah. Dan hak Nabi tak buat. Jenis bid'ah. Kalau ada buat bid'ah, maknanya syarat Islam tak sempurna. Dua. Syarat Islam dia 4. Pertama, kena tauhid ibadat. Syarat yang kedua, kena tasdik khabar marin Nabi, kena taat hak Nabi suruh, kena menjauhkan hak Nabi larang. Mengikut sunnah orang panggil. Yang ketiga, syarat yang ketiganya kena berlepas daripada syirik dan ahli syirik. Kita kena jauh daripada perkara hak syirik dan ahli dia. Seperti mana kata Nabi Ibrahim pada firman Allah Ta'ala, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghda'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abih. Kata Nabi Ibrahim, kafarna bikum, kami telah kufur dengan kamu. Aku tak campur denganmu. Iaitu dengan Nabi Ibrahim, dengan pak dia, dengan adik-adik dia. Manakala pak dia tak beriman, Nabi Ibrahim, dia kata aku denganmu pakai kufur. Suku ku suku. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha wa abada. Tu orang panggil syarat yang ketiga, kena lepas daripada syirik dan ahli syirik. Jangan buat lepas pada syirik saja. Ahli syirik tu kita tak lepas, tak boleh ke? Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, iaitu kena berdiri dengan penasihat, al-qiyam biwajibin nasihah, iaitu kita kena sanggup, kena dakwah, sanggup nak dakwah, menyatakan akan bahaya-bahaya syirik, seperti mana Nabi Nuh dengan anak dia. Anak Nabi Nuh dia tak beriman, maka Nabi Nuh berlepas dengan anak dia. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, innahu laisa min ahlika, sungguhnya anakmu tu bukan daripada ahli yang kau hendak. Anakmu tu hendak anak sungguh, tapi bukan ahlimu. Ahli apa? Bukan daripada orang yang soleh. Orang tak beriman denganmu bukan ahlimu. Dan seperti Nabi Ibrahim berlepas dengan bapa dia. Tu orang panggil syarat Islam. Syarat Islam ada 4 perkara. Pertama, kena tauhid ibadat. Syarat yang kedua, kena tasdik hak Nabi royak.
taat hak Nabi suruh, menjauh hak Nabi larang. Buat ibadat mengikut sunnah. 2. Yang 3 kena berlepas daripada syirik dan ahli syirik. Yang keempatnya kena dakwah. Kita kena ada penasihat. Seperti Nabi Nuh dengan anak dia dan Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Itu orang panggil syarat Islam 4 perkara. Dan syarat bagi nak qabul amalan, syarat bagi nak terima amalan, Allah Ta'ala nak terima amalan seorang ni, dia kena ada 4 syarat. Amalan ibadat orang Islam duk buat, semaya, puasa, syarat dianya 4. Pertama, kena iman dengan Allah dan tauhid dengan Allah, seperti tauhid ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tauhid juga tapi tak serupa dengan ahli sunnah, tak boleh, Tuhan tak terima ibadat. Tuhan tak terima ibadat semaya, puasa, haji, apa pun. Kalau kita tauhid tak betul dengan sunnah, Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab dalilnya pada firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya segala orang beriman dan orang amal yang soleh. Orang beriman, mana beriman itu sunnah, dan amal yang soleh mengikut sunnah, adalah bagi mereka itu syurga jannatul firdaus. Itu tu ayat al-Quran. Dan datang daripada hadis, Nabi kata, qul amantu billah summastaqim. Katakan olehmu, aku telah beriman dengan Allah, kemudian istiqamah olehmu. Ini syarat pertama. Syarat bagi nak qabul amalan, kena beriman dengan Allah mengikut sunnah, kena tauhid dengan Allah mengikut sunnah, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu syarat pertama. Kalau iman tak betul dengan sunnah, tauhid tak betul dengan sunnah, seperti duk eka sifat Tuhan, duk eka nama Tuhan, macam mana? Tu orang panggil makna kata buat ibadat tapi iman tak betul dengan sunnah, tauhid tak betul dengan sunnah. Lagu tu orang panggil amalan ibadat tak sepenuh. Hendaklah kita tahu syarat pertama kena beriman dengan Allah dan bertauhid dengan Allah Ta'ala, tauhid mengikut sunnah. Syarat pertama. Syarat yang kedua, kena ikhlas. Kena ikhlas amalan. Amalan yang kita dah buat dah tu kena ikhlas. Apa ikhlas? Iaitu al-amalu lillah. Buat amal kerana Allah. Biduni riyain, dengan tak ada riya. Jangan buat riya. Jangan buat ibadat dah niat nak orang puji, buat ibadat niat nak orang tengok, niat ibadat buat ibadat nak orang dengar suara sedap. Tu orang panggil lupa ikhlas. Tuhan tak terima amalan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah Ta'ala kata, ibadat boleh muakkad Allah, hal keadaannya berikhlas kamu baginya akan agamamu. Kamu buat ibadat kepada Allah serta dengan ikhlas, baru Tuhan terima amalan. Jangan niat nak riya. Dan lagi juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa-siapa ia berkata kalimah la ilaha illallah hal keadaannya ikhlas, ikhlas bersih hati daripada riya, bersih daripada syirik,
dakhalal jannah, masuk dalam syurga. Itu syarat yang kedua. Sebab itulah berkata oleh Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Ali dia katakan, laula khamsu khisalin, jikalau tidak ada 5 perkara ni, nascaya jadilah manusia tu orang soleh. Ali kata nak boleh jadi orang soleh, jangan we ada mana-mana 5 ni. Kalau lah buat amal tu molek, teruk sunnah, tapi 5 ni tak ada, tidak dinamakan soleh. Jikalau tidak ada 5 perkara, nascaya jadilah manusia semua tu orang soleh. Berapa 5 perkara? Ni al-qanaah bil jahli. Pertama, qanaah dengan jahil. Orang suh qanaah dengan dunia, dia qanaah dengan jahil. Apa jahil? Duk tak ada mengaji, duk tak ada apa. Jadi mana? Mada dengan jahil. Pas bila nak jadi orang solehnya? Satu, mana kalau duduk dengan tak ada, duduk dengan jahil, orang panggil tidak masuk, dia kata golongnya orang soleh. Yang kedua, wa yuhibbuna dunya, kasih ke dunia. Dia kasih ke dunia, tidak kasih pada Allah, tidak kasih pada Nabi, tidak kasih kepada kaum orang-orang Islam. Dia kasih dunia, tomok dunia, maka orang itu tak nama soleh, orang panggil. Yang ketiga, asyuhu lil fadli, kedekut dengan harta hak lebih. Duk kedekut, fikir kedekut, tak buat sedekah dak. Dia kena rajin sedekah, baru jadi orang soleh. Yang keempatnya, ar-riya fil amali, ria pada amal. Buat amalan duk nak orang tengok, nak orang puji, nak orang kata mung gitu, gini. Orang panggil jauhlah daripada nama orang soleh. Wal i'jabu lirra'yi, dia ujub dengan fikiran sendiri. Buat apa-apa ujub. Cenggung diri sendiri, pasal kata dia molek, pasal kata fikiran molek. Ni orang panggil kata Sayyidina Ali, kalau ada 5 perkara ni, jauhlah nak dinamakan orang soleh. Kalau nak jadi orang soleh, jangan ada 5 ni. Kita kena bisa mengaji, tahu. Dan jangan kasih sangat ke dunia. Dan jangan kedekut sangat dengan harta lebih. Dan jangan ria pada amalan. Dan jangan ujub pada fikiran. Itu orang panggil syarat yang kedua daripada nak terima amalan, kena ikhlas. Syarat yang ketiga iaitu al-muwafaqah lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, ada muwafaqah bagi barang yang datang dengan dia oleh Nabi. Amalan kita dak buat ni, sama ada akidah, sama ada ibadat ke apa, pakat dengan sunnah. Tu seperti mana pada firman Allah Taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Barang apa-apa yang datang ke kamu oleh Rasul, ambillah. Bagai gapo hak Nabi hantar mari, mu kena ambil, mu kena amal, mu kena i'tikad. Wa ma nahakum anhu, dan barang mana hak Nabi larang, hak Nabi tak ada i'tikad, hak Nabi tak ada amal, fantahu, beradu olehmu. Ni cara dia, syarat bagi nak terima amalan. Tu syarat pertama, kena iman, tauhid, mengikut sunnah. Syarat yang kedua, kena ikhlas amalan. Syarat yang ketiga, pakat dengan sunnah. Syarat yang keempat, bagi nak terima amalan, iaitu alla yanqudah sahibul amali imanahu, bahawa jangan punuh orang beramal tu akan iman dia bi kufrin, dengan sebab jadi kufur atau syirik. Jangan kita batal iman.
Ya iman ni ya serupa dengan air semaya dah. Selama mana kita tak berhadah, air semaya ada. Mana kalau kita berhadah, air semaya batal. Ada demikian juga iman. Iman ni jangan buat benda syirik. Jangan buat benda kufur. Syirik ke apa? Sepangat tadi jenis azimah, jenis tawassul ditegah pada syarak. Kalau kita pergi buat benda tu, orang panggil syirik. Jadi batal lah iman saat ni punah. Tu bahawa jangan jadi batal, jangan punah oleh tuai amalan tu akan iman dia dengan sebab kufur atau syirik. Dengan memalingkan akan sesuatu daripada ibadat lain daripada Allah. Seperti hidup doa di orang mati, ataupun minta tolong di orang mati, ataupun minta tolong pada orang-orang hak mati. Kerana apa? Kerana doa tu ibadat. Ad-doa huwal ibadah. Doa tu ibadat. Maka kita hidup minta doa di orang mati, tak boleh orang mati. Dia tak kuasa nak buat kita. Malaikat minta doa di orang hidup. Minta doa di orang hidup, orang tu dia hidup lagi. Kita minta tolong dia berdoa kita. Tak apa. Tu. Sebab itulah datang mari pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah kata, Nabi katakan, salasun munjiyatun. 3 perkara benda yang melepaskan kamu daripada azab. 3 perkara daripada benda yang binasakan akan kamu. 3 perkara benda yang menambahkan darjat kamu. 3 perkara yang benda yang jadi kifarat daripada dosamu. 4 perkara. 3 perkara yang melepaskan kamu daripada azab. Gapo? 3 perkara hak lepas kamu daripada azab. Pertama, kena takut kepada Allah. Kena takut kepada Allah. Fisirri wal alaniyah. Sama ada pada jika sunyi, sama ada pada jika zahir, kita kena bersifat dengan takut, taat kepada Allah. Mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina, iaitu ekonomi. Kena cermat jimat pada ketika payah, pada ketika kaya. Jangan kita buat kata duit banyak, makan tak kira. Jadi makan tu kan makan besar dia panggil. Berapa duit tak ada, senyap. Tak boleh lagu tu. Itu orang panggil maknanya sebab jadi jatuh dalam azab juga. Maknanya kita kena cermat jimat harta kita. Cermat jimat pada masalah kedudukan kita. Sama ada di waktu kita sesak, sama ada di masa kita kaya. Masa kita duit ada, kita makan lagu ni lah. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Orang hamba Tuhan hak sebenar, orang yang cermat jimat. Kita kena ada cermat jimat. Jangan waktu kau borong banyak tak kira, beli makan tak kira. Apa kata duit tak ada, senyap. Tak boleh. Orang panggil ilmu ekonomi, iktisadi orang panggil. Hamba Tuhan, hamba ibadur Rahman, orang yang apabila nafkah, mereka itu tidak melebihi, mereka itu tidak cuma sangat pada. Jangan kedekut sangat. Pertengahan. Tu 2 perkara yang melepaskan kamu daripada azab. Yang ketiga, wal adlu, adil fir ridha wal ghadab. Kita kena adil, sama ada pada ketika kita redha, ketika senang, sama ada ketika marah. Jangan buat kata ketika kita redha kita baik, ketika marah juga. Jadi tak boleh kecek apa. Tu. Dia kena adil pada ketika redha dan ghadab. Itu orang panggil 3 perkara benda yang melepaskan kamu daripada azab. Dan 3 perkara pula perkara yang binasa. 3 perkara kena beringat. 3 perkara ni perkara yang binasakan. Pertama, kedekut sangat. Kedekut. Tu. Yang kedua, mengikut hawa nafsu.
Yang ketiga, ujub dengan diri sendiri. Buat kerja apa-apa ujub. Nak beroyak kat orang, nak berkecek dengan orang, dia. Kita jangan royak sangat, jangan duk ujub diri kita. Sama ada benar baik, kita janganlah ni dia boleh benar baik kan, nak beroyak gitu gini. Tu orang panggil ujub, orang panggil. Tiga perkara ni benar ia binasakan. Kedekut sangat, hawan muttaba', hawa nafsu diikut, dan ujub. Dan tiga perkara darajat yang menambahkan pengkat. Tiga perkara benda yang menambahkan pengkat. Pertama, ifsa'us salam, kena mahamu ke salam. Kita rajin beri salam ni, Tuhan tambah pengkat kita. Yang kedua, it'amut ta'am, menjamukan akan makan ni. Kita ada makan ni. Apa gitu mah kita beri makan tik ke orang-orang hak lapar. Yang ketiga, wassalatu bil lail, semaya waktu malam orang sedang tidur. Biar orang tidur, kita bangun semaya tahajud tik malam. Ini perkara yang menambahkan akan pengkat, menghamburkan salam, memberikan akan makan ni kepada orang lain, dan semaya tahajud waktu malam orang lain sedang tidur. Dan tiga perkara yang kifarat daripada dosa. Benda tiga perkara jadi kifarat pada dosa. Pertama, mensempurnakan wuduk pada ketika sejuk. Pagi-pagi sejuk kita ambil wuduk sempurna molek. Yang kedua, merajinkan lakoh pergi pada tempat semaya Jumaat. Kena kita rajin pergi semaya Jumaat. Yang ketiga, niat bernati-nati nak semaya lepas pada semaya. Lepas pada zuhur, niat nak semaya asar. Lepas pada semaya asar, niat nak semaya maghrib. Itu orang panggil benda kifarat daripada dosa. Inilah datang mari pada hadis Abi Hurairah. Nabi kata tiga perkara yang melepaskan kamu daripada azab. Tiga perkara yang untuk menjadikan asbab jadi azab atas diri kamu, iaitu kedekut, mengikut hawa nafsu, ijabul mar'i bi nafsi. Dan yang ketiga, menambahkan pengkat, iaitu mahamurkan salah. Kita jangan kata ahli salah ni untuk orang kenal ya. Orang kenal dengan kita tahu salah, orang tak kenal sahwi. Tak boleh. Wi belaka semua orang umum. Mahamurkan salah, memberikan akan makan ni dan semaya tahajud waktu malam. Dan tiga perkara menjadi kifarat daripada dosa, iaitu ambil wuduk sempurna molek pada ketika sejuk. Walau sejuk pun kita ambil wuduk sempurna molek. Dan membanyakkan akan lakoh pergi pada tempat semaya Jumaat. Dan tiganya menatikan niat nanti nak semaya, pas semaya niat nak semaya. Itu satu kifarat tu orang panggil daripada dosa, orang panggil. Kita dosa-dosa tu hapus dosa kita. Maka seboleh-bolehnya semoga kita berdoakan akan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kepada kita kifarat daripada dosa dan menambahkan darjat kepada diri kita. Maka marilah oleh itu kita buat sekadar ni dulu. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.